saya nak beritahu sama ada kerjasama dengan Bersatu ke, kan? Kerjasama dengan PKR ke, kita punya target group ataupun kumpulan sasar lebih kurang sama. Maknanya Bersatu dia kejar kursi-kursi yang majoriti Melayu. PKR pun sebahagian daripada mereka mengejar kursi-kursi yang majoriti Melayu. Cuma kelebihan dia kalau dengan PKR ini, kalau mungkin dengan Muhyiddin kita boleh dapat sekitar 52 kursi, dengan PKR kita boleh dapat 70 kursi ataupun lebih sikit. Namun apa perlu kita nak kerjasama dengan mereka jika kita mampu untuk bertanding di 122 kursi dan mungkin ada peluang untuk memenangi kalau katalah kita cemerlang, kita boleh membentuk kerajaan sendiri pun dan bersama dengan rakan-rakan Barisan Nasional yang lain. Ada? Okey, saya nak beritahu, ada yang tak faham apabila kita bekerjasama dengan Muhyiddin, Muhyiddin akan pastikan bahawa kedudukan PPBM ni makin lama makin kukuh. Apa bezanya kalau kita bekerjasama dengan Anwar? Sama juga. Anwar juga akan pastikan kedudukan PKR itu makin lama makin kukuh. Cuma kelebihan dia, Anwar ini dia sebuah parti multiracial. Bila parti multiracial, maknanya mereka tidak terlalu fokus untuk mengejar kursi-kursi di kawasan Melayu. Mereka boleh pergi ke kawasan China, boleh pergi masuk ke kawasan India, mereka boleh pergi masuk ke kawasan marginal. Jadi mereka ni walaupun bukanlah ancaman yang lebih berat seperti mana PPBM, tetapi mereka tetap ancaman. Jadi ini merupakan satu tindakan yang bagi saya sangat bahaya. Yang keduanya dari segi peribadi Anwar itu sendiri. Mungkin kita boleh menceritakan masalah Anwar dari segi sudut aktiviti seks luar tabi'i dia. Tetapi dari segi politiknya, Anwar ni seorang yang populis. Dia seorang yang populis. Saya bimbang takut pendekatan populis dia ni, dia tak macam Mahathir, dia tak macam Muhyiddin. Muhyiddin ni semua dengan Mahathir ni tuan-tuan, dia tak peduli orang, dia tak mendengar denyut nadi rakyat. Tetapi Anwar ni ada kemungkinan besar dia akan mendengar apa yang rakyat nak dia buat. Kadang-kadang walaupun benda tu tak baik untuk dilakukan, tapi dia tetap akan buat. So ini juga boleh memberikan implikasi kepada UMNO di dalam masa yang panjang. Jadi kena hati-hati bab benda ni, kan. Cuma saya mengharapkan pada 15 hari bulan 12 ini fokus kita hanya untuk menurunkan Tan Sri Muhyiddin, dan kemudian kita serah kepada Kebawah-Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agong untuk memikirkan apakah solusi terbaik. Kalau tanya saya, solusi terbaik ialah membubarkan parlimen. Jika parlimen dibubarkan, saudara, maka Kebawah-Duli Tuanku boleh menetapkan tarikh pilihan raya, ataupun dalam keadaan kita berhadapan dengan COVID ni lagi, dan kita pun belum tahu sama ada angka-angka ni betul ataupun tidak, kita hanya akan tahu selepas Muhyiddin bukan lagi jadi Perdana Menteri, dan bila keadaan begitu tenang, sudah tenang kembali, ancaman tu sudah berkurangan, maka ketika itu kita boleh mengadakan pilihan raya umum dan menentukan siapa yang bakal mendapat mandat rakyat kembali. Tetapi buat masa ni kita jangan kelang kabut, kerana Kebawah-Duli Tuanku pun bukan orang yang tidak ada dia seorang yang bijaksana, tuan-tuan. Jangan risau. Jangan risau bahawa kalau Anwar pergi menghadap tuanku bawa 113 SD ni, maka
Anwar boleh angkat sumpah jadi Perdana Menteri. For me, if you ask me frankly, no way. That will never happen. Tetapi ianya cukup untuk menggugurkan Muhyiddin sebagai Perdana Menteri. Yang itu je yang kita nak, tuan-tuan. Kerana Perdana Menteri interim boleh menyelesaikan benda-benda penting untuk rakyat. Contohnya, Perdana Menteri interim dia boleh luluskan moratorium secara otomatik kepada semua peminjam-peminjam sewa beli kenderaan, sewa beli rumah dan juga sewa beli premis. Begitu juga dengan pinjaman peribadi. Dan Perdana Menteri interim dia boleh meluluskan KWSP untuk membenarkan pencarum-pencarum mengeluarkan duit mereka sekiranya mereka perlu mengeluarkan secara one off RM10,000. Jadi kita tak perlu bimbang, apa yang berlaku ni, jangan kita cepat membuat andaian bahawa UMNO bekerjasama dengan DAP. No. Tak betul. Tak betul, tuan-tuan. Mungkin ada kerjasama tetapi hanya untuk menurunkan Muhyiddin saja dulu. Okey? Bila nak pergi stage tu untuk mengangkat Anwar menjadi Perdana Menteri, tuan-tuan fikirlah, takkanlah tuanku tak boleh berfikir. Muhyiddin ada 114 kursi pun, kerajaan dia terumbang-ambing, kerajaan dia tidak stabil. Jadi apa perlunya gantikan Anwar yang hanya ada 113 kursi? Sama je. Besok lusa kalau DAP buat sesuatu yang kita tak suka, kita tarik diri, maka tukar kerajaan lagi. Tuanku tak akan membuat ini pada pandangan saya. Ini saya punya takulan ataupun saya punya saya anticipate. Takulan saya, tuanku tidak akan sesekali membiarkan seorang yang hanya ada 113 kursi mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri. No way, that will not happen. Lebih baiklah dibubarkan parlimen. Korang yang bertelagah ni semua hilang jawatan ahli parlimen. Jadi proses jual beli, proses peras ugut, proses kecamuk politik ni akan berakhir. Tak ada orang yang boleh melobi dan sebagainya untuk membeli ahli parlimen dan sebagainya. Maknanya kena tunggu pilihan raya. Engkau belilah hati rakyat. Ini sekarang ni rakyat tengah melihat ni. Rakyat tengah menengok siapa yang bakal mereka pilih dalam pilihan raya yang akan datang. Buat masa ni itu je fokus dia, iaitu menurunkan Muhyiddin 15/12. Jangan bimbang Anwar tidak akan menjadi Perdana Menteri. Percayalah cakap saya. Kalau misalnya tuan-tuan tak memberikan sokongan padu kepada Barisan Nasional dalam pilihan raya akan datang, kemungkinan kerjasama tu akan wujud. Cuma mungkin pada ketika tu keadaan lebih baik. Kerana BN akan menang lebih banyak kursi berbanding dengan parti lain. Kalau misalnya orang lain tak nak bekerjasama dengan kita, tiba-tiba ada pula fikiran nak bekerjasama dengan kita. Kalau kita Perdana Menteri, kita bagi dia timbalan, kenapa tidak? Betul tak? Dah tak ada orang nak kerjasama dengan kita, apalah pilihan yang kita ada. Betul tak? Tapi itu selepas pilihan raya. Kita kembalikan kepada rakyat. Kalau rakyat tak serik lagi, masih lagi nak memberikan undi kepada Pakatan Harapan, masih lagi nak memberikan undi kepada pejuang yang gagal untuk mentadbir negara 22 bulan, masih lagi nak beri peluang kepada geng-geng bersatu ni, silakan. Maka lepas pilihan raya, kerajaan tak stabil, kerajaan akan terumbang-ambing. Mereka akan lupa tanggungjawab untuk menjaga rakyat. Mereka akan fokus macam mana nak kekal berkuasa. Ini bukan salah orang lain, salah kita juga yang silap memilih pada pilihan raya umum tahun 2018, pilihan raya ke-14.